Subhanallah, Alhamdulillah. Nak masuk TV berapa semua ni? Kita boleh pilih ni. Semua TV masuk ni. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi awliyaillah. Apa khabar semua? Alhamdulillah sehat. Kaifa halukunna jami'an? Dah confused dah. Amin. Amin. Kaifa halukunna jami'an? Dia sama dengan how are you all? Oh, fine. Thank you. Boleh jawab kan? Senang. Jadi sama je tu. How are you all this morning, today? Jadi kaifa halukunna jami'an? Apa khabar semua? Kita jawab alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah dalam keadaan yang baik. Tu dah berapa kali belajar tu kan? Lupa. Tak ada masalah tu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih berada di sini pada saat ini di rumah Allah yang mulia ini, di taman syurga Allah yang sementara ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memilih kita untuk berada di taman syurganya yang sebenar di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam kita melalui sehari-hari kan, mana lebih banyak kita rasa kita malas ke kita rajin? Alhamdulillah yang rajin tu kan. Saya kan sebenarnya dengan kita rasa bahawasanya aku ni banyak malas lah, aku ni banyak buang masa lah, aku ni banyak salah lah, kenapa aku ni rasa teruk je. Kita bayang orang sebaya dengan kita umur 50, 60 lain, mungkin banyak zikir kot dia orang tu kan. Orang duduk kat rumah tu, mungkin dia orang tu lembut, tak marah-marah macam saya, macam kita ni kan. Sebenarnya dari satu sudut, dengan kita fikir kita ni macam malas, tak semangat, dengan kita ni teruk, itu lebih baik daripada kita fikir aku ni bagus, aku ni rajin, kira isi solehah dah ni. Kan, aku ni kira baguslah daripada jiran sebelah. Maksudnya merasakan diri itu teruk, merasakan diri itu masih lagi jauh, kurang daripada orang lain, membuatkan kita sentiasa sedar diri dan kita rasa nak perbaiki. Maksudnya kita tak berpuas hati dengan apa yang kita buat sekarang. Kan pernah ada satu hari kita macam malas je, tapi ikut juga ke malas tu. Kan, satu hari rasa nak golek-golek, nak ni malas, tu malas, lepas tidur nak sambung tidur. Masya Allah. Tapi hati tu rasa tak macam teruk. Rasa macam ya Allah, macam hari ni tak ada buat apa-apa, macam hari ni tak ada fungsi sangat sebagai manusia. Hari ni tak kurang sangat ibadah, semua produktiviti sebagai seorang isteri kurang. Sampai ketika kita minta maaf dengan suami, bang saya minta maaf hari ni saya teruk sikit. Dia pun macam biasa nampak. Pernah tak kita rasa begitu? Pernah kan? Sampai kita minta maaf lah, macam teruk je hari ni, macam pagi hari ni macam kurang produktif, malam tadi pun macam gitu je. Jadi dengan rasa bersalah begitu, ia sebenarnya bagi tekanan kepada kita untuk berubah. Betul kan? Maksudnya dah cukup layan nafsu, cukup rehat, cukup malas. Jadi kita pun bangun keluar, insya-Allah dengan semangat tu kita jadi lebih baik daripada hari semalam. Jangan rasa semua kita betul, semua kita bagus, semua dah cukup dah. Sebab apa kita tengok apa yang aku buat, aku jadual semua buat. Yang ni dah buat, bagus, tik bagus. Kita takut bimbang berlakunya tipu daya syaitan, membuatkan kita selesa dengan kedudukan yang kita ada. Hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan juga berkurang. Al-imanu yazidu bita'ah. Iman ini akan bertambah bila kita melakukan ketaatan, wa yanqus bil ma'siyah. Dan iman ini akan berkurang bila kita melakukan maksiat.
Di situ kita kena juga siasat. Kenapa kualiti ibadah kita sangat turun? Kenapa kita jadi malas? Kenapa badan kita berat nak baca Quran? Kenapa mengantuk sangat? Muka satu muka surat dah mengantuk. Kenapa zikir rasa tak sedap? Ia ada kaitan dengan yang kus bil maksiyah. Kemungkinan besar kita ada buat maksiat dalam beberapa hari ni. Sebab itu kena mula dengan taubat. Mungkin adalah maksiat mulut kita bercakap benda yang tak baik. Mungkin ada maksiat mata kita melihat benda yang tak baik. Mungkin ada maksiat telinga kita tak mengumpat, kita cuma dengar umpatan je. Kita kata terpaksa dengar. Dah orang tu datang terpaksa dengar, dan tak ngumpat cuma dengar. Tapi dengar dengan mengumpat kedudukannya sama, kecuali kalau dia tak redha. Memang dalam hati tak redha, tak nak dengar, tapi tak reti nak lari. Betul kan? Kalau kita nampak ada orang menguik-nguik panggil kita dan nampak ada ciri-ciri panggilan itu, ciri-ciri nak mengumpat, kita nak buat apa? Boleh cam tak kalau orang panggil nak mengumpat? Mengumpat ni baunya busuk. Saya pernah tak lagi cerita kisah bagaimana seorang Nabi dia bermimpi dan diberi arahan 5 perkara dia perlu buat. Kalau pak cerita tak apa ulang banyak kali kan. Baiklah, kisah ni boleh ya cerita sikit ya, mula pagi-pagi ni. Ada seorang Nabi dalam kitab Kembara Tasawuf. Ada satu kitab tu, subhanallah, Bahtera Tasawuf, tak silap saya. Okey, dalam kitab tu menceritakan satu kisah seorang Nabi Allah yang tak disebut namanya, tapi kisah pada riwayat yang sahih. Pada malam itu dia tidur. Bila tidur dia bermimpi. Dalam mimpinya Allah beri arahan 5 perkara. Boleh catat 5 perkara ni, balik cerita pula. Cerita dia sangat menarik. Allah bagi arahan 5 perkara kepadanya. Yang pertama, setelah kamu bangun pagi, pergilah menuju ke timur ataupun barat, antara dua tu. Menuju ke timur. Contoh menuju ke timur. Bangun pagi, keluar daripada rumah menuju ke timur. Kemudian apabila kamu nampak sesuatu, maka makanlah. Apa dia? Makanlah. Arahan pertama Allah, apabila nampak sesuatu, makanlah. Kemudian teruskan perjalanan. Apabila terjumpa sesuatu, maka sembunyikanlah. Jadi yang pertama tadi perintah Allah, makanlah. Yang kedua apa dia? Sembunyikanlah. Kemudian yang ketiga, Allah perintahkan, kemudian kamu teruskan perjalanan, jangan menolak permintaan. Arahan ketiga, jangan menolak permintaan. Kemudian teruskan perjalanan. Arahan yang keempat, jangan putuskan harapan. Kemudian Allah perintahkan teruskan perjalanan dengan perintah yang terakhir, iaitu larilah sejauh-jauhnya. 5 perkara. Seorang Nabi, di antara wahyu yang diterima daripada Allah ialah daripada mimpi. Kita ni bukan tahap mana-mana ni. Kalau ada mimpi apa-apa tu bukan ilham, bukan wahyu daripada Allah ya. Bang, malam tadi saya mimpi pergi kedai emas beli gelang baru. Kita ni kadang buat istikharah pun belum tentu lagi kita boleh percaya dengan mimpi tu. Istikharah apa ni tua-tua ni, nak istikharah apa kita ni? Antara 2 handbag. Tak payah istikharah lah tu, beli je 2 handbag tu, bagi saya satu. Kita buat istikharah nak pilih menantu contohnya kan. Asyik mimpi menantu yang cadangan A tu. Mak rasa betul dah yang A tu. Sebab yang A tu dengan kayanya, dengan handsome-nya, dengan itunya. Yang B tu tak ada jaminan. Belum tentu sembahyang berjemaah, belum tentu orang yang baik, nampak baik belum tentu baik. Ayat tu kan.
Kadang-kadang kita mimpi kita tak boleh percaya sangat. Walaupun muncul lah 3 kali mak timbul muka dia dalam mimpi, mak kira betul lah tu. Mak pilih dia lah untuk kamu. Sebab apa? Mimpi kita, mimpi manusia yang biasa, banyak dosa, hati kita ni bukan bercahaya sangat. Kemungkinan besar mimpi kita didorong oleh nafsu, oleh angan-angan, oleh impian kita. Jadi kalaulah kita ni bila nak buat satu istikharah, buat salat istikharah mohon petunjuk, antara kaedahnya ialah kita pergi berjumpa dengan orang-orang yang alim, orang-orang yang soleh, guru-guru kita, tok guru, tuan syekh, siapa-siapalah. Kalau ada baba yang datang, orang-orang warak, orang-orang alim, baba saya nak tanya, saya ni keliru antara 2 orang ni, yang mana satu saya nak pilih. Gini-gini. Jadi orang alim dia ada firasat dia. Sebab itu berhati-hati dengan firasat orang mukmin, dengan orang soleh, dengan orang-orang alim, sebab dia berfirasat daripada Allah, daripada ilmu. Jadi kita tanya pendapat. Okey, baiklah. Tanya pula pendapat orang lain. Mungkin ada beberapa orang lain lagi yang mana dia rasa boleh dipercayai. Subhanallah. Okey, alhamdulillah. Jadi nak ceritanya mimpi seorang Nabi ni, kita tahu Nabi ni ada berapa orang Nabi? Yang wajib kita ketahui dan kita beriman berapa orang? 25 orang Rasul dan Nabi. Ada riwayat mengatakan Nabi ada 313. Bahkan ada yang mengatakan Nabi ini jumlahnya lebih banyak yang tidak diketahui. Bahkan ada kata beribu-ribu, ada kata puluh ribu. Yang mana kita tahu perbezaan Nabi itu dia dapat wahyu daripada Allah untuk dirinya saja, ataupun dirinya dan anak-anak dia saja dia sampaikan, ahli keluarga. Tapi bila jadi Nabi dan Rasul, dia dilantik oleh Allah sebagai Nabi dan dia juga wajib menyampaikan. Kalau tak menyampaikan, dia akan dimurkai oleh Allah, sebagaimana cerita beberapa orang kisah Nabi. Contohnya Nabi Yunus. Dia dah fras dah berapa tahun, seorang pun tak ada yang nak ikut. Akhirnya dia bawa diri, dia tinggalkan kaum dia. Akhirnya dia diuji oleh Allah, ditelan oleh ikan Nun. Lepas tu dia berjanji bertaubat dengan Allah, dia balik semula kepada kaumnya. Bila dilantik menjadi Rasul, maka dia tidak dibenarkan macam mana pun keadaan untuk lari daripada kaum dan kena menyampaikan sampailah mati. Jadi ni kisah Nabi ni bukan Nabi dan Rasul. Sebab itu nama dia pun tidak ada dicatat. Jadi bangunlah dia, bangun pagi besok untuk melaksanakan perintah Allah. Dia keluar dan menghadap ke timur. Kemudian dia melihat ada satu bukit yang besar berwarna hitam. Perintah pertama Allah perintahkan apa? Allah perintahkan supaya makanlah. Tapi dia tengok bukit itu besar. Lepas tu bukit itu pula batu yang hitam. Namun dia teringat perintah Allah. Objek pertama yang perlu dibuat ialah makanlah. Jadi bila seorang Nabi dia tetap, dia nekat akan buat perintah Allah, Allah suruh makan bukit ni, dia akan makan. Jadi dia menuju ke bukit besar tersebut dengan niat untuk makan demi melaksanakan perintah Allah. Dia tak ada terfikir biar betul nak makan bukit ni. Ya Allah, macam tak logik ya. Ke salah jalan ni, ataupun minta yang lain lah, ya Allah tak sesuai ni dengan perintah tu. Tapi seorang Nabi dia tak fikir nak komplain ke nak minta yang lain. Bila Allah perintah, dia terus buat. Kemudian dia pergilah menuju ke arah bukit tersebut dengan tujuan untuk makan. InsyaAllah, urusan apa ni kan? Bisik-bisik ni, minum air kejap. Ya. Oh, sebab nak buat renovate tu, nak buat kerja, jadi kena alihkan. Kereta siapa tu? Kereta Myvi. Tak apa, tuan dia dah ambil kunci tu. Jangan tengok. Dia sogan tu nak bangun. Oh, patutlah tak ada atap tu ya. Nak tukar atap baru. Okey, alhamdulillah, baiklah. Jadi dia pun menuju ke bukit tersebut dengan niat nekat untuk makan. Bila mendekati bukit tersebut, tiba-tiba bukit itu menjadi kecil, mengecil menjadi sebuku roti.
Masya Allah. Jadi sebungkus roti, kemudian perintah Allah supaya makanlah, dia pun makan dan roti itu sangat manis. Okey, lepas tu dia teruskan perjalanan. Perintah yang kedua apa dia? Sembunyikan. Dia nampak ada satu tekor emas yang bersinar-sinar. Dia ingat perintah Allah supaya sembunyikan, lalu dia gali, kemudian dia kambus. Tekor tu keluar balik. Dia gali kali kedua lebih dalam, kemudian dia kambus. Tak lama keluar balik tekor tu. Dan untuk kali ketiga dia gali paling dalam, sangat dalam, memakan masa yang lama juga. Lepas tu dia kambus. Kemudian dia pun terus cepat-cepat berlalu sambil berdoa, ya Allah, aku telah laksanakan perintahmu ya Allah. Engkau suruh aku sembunyikan. Kemudian bila dia pusing balik, dia tengok keluar balik. Tapi dia teruskan perjalanan dengan dia kata, ya Allah, aku telah melaksanakan perintahmu. Betul lah, dia dah cuba sembunyikan. Kemudian dalam perjalanan tu datanglah seekor burung yang kecil. Terbang, kemudian berkata, wahai Nabi Allah, aku sedang dikejar oleh seekor burung helang. Maka selamatkanlah aku. Lalu dia teringat perintah Allah yang ketiga apa dia? Jangan menolak permintaan. Lalu dia ambil burung kecil tersebut, masukkan ke dalam baju. Nak sembunyikan daripada burung helang. Burung yang memangsa ni, yang makan ni, yang kejar ni. Kemudian datanglah burung helang itu kepadanya. Wahai Nabi Allah, sesungguhnya burung kecil itu adalah rizki yang aku kejar daripada pagi sampai sekarang. Janganlah engkau hampakan harapanku, itu adalah rizkiku. Sekarang dah confused dah ni, bertembung. Sebab arahan Allah yang keempat, jangan putuskan harapan. Aku mengejarnya daripada pagi sebagai harapan ia adalah rizkiku untuk hari ini. Maka janganlah engkau putuskan harapanku. Jadi macam mana sekarang bertembung. Dan arahan yang ketiga dan arahan yang keempat. Perintah ketiga dan yang keempat. Subhanallah, demi melaksanakan perintah Allah, Nabi Allah ini keluarkan pisau yang dia bawa bersama, kemudian dia potong daging di bahagian pahanya. Ya Allah, nak kata bila seorang Nabi Allah ni, kan Allah perintahkan sembelih anak, sembelih. Maksudnya apa pun perintah Allah, jangan soal, jangan ya Allah duk fikir, sebab nak laksanakan dua-dua ni. Burung kecil ada dalam baju, tapi sebagai ganti kepada makanan nak diberi kepada helang, dia kejar sebab nak makan. Jadi dia potong daging paha dia, dia beri kepada burung helang tersebut. Burung itu pun lari, kemudian dah lari burung itu dengan makanan daging cebisan daripada paha dia. Kemudian dia pun lepaskanlah burung kecil itu. Kemudian dia teruskan perjalanan untuk perintah yang terakhir. Dia melalui satu tempat yang sangat busuk, sangat busuk. Kemudian perintah Allah yang terakhir ialah larilah sejauhnya. Selesailah 5 perkara yang Allah suruh buat, dia lari sejauhnya. Sebelum tidur pada malam itu, dia pun meminta petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku telah laksanakan kelima-lima perintahmu ya Allah, maka berikanlah aku petunjuk. Apakah maksud semua perintahmu itu? Bangun pagi besok, bukan bangun pagi besok, malam tu dia bermimpilah. Allah memberitahu jawapannya dalam mimpinya. Yang pertama yang kamu lihat itu, bukit yang besar itu adalah kemarahanmu. Itu adalah marah. Yang mana Allah nak bagi faham, bila kita marah ini boleh jadi sebesar bukit. Bila dah jadi sebesar bukit, kadang benda kecil, betul tak? Sebab kita ni tak boleh nak mengawal marah. Kita marah-marah, ungkit-ungkit, sebut-sebut, ungkit kebaikan diri, sebut kekurangan suami, sebut kekurangan kawan-kawan, anak-anak, ungkit itu. Kemarahan tu boleh jadi besar, boleh jadi sebesar bukit. Akhirnya menghampat diri kita sendiri yang marah ni. Kan banyak kali pengalaman kita. Sekarang dah tua, dah tak larat nak marah, betul tak? Sekarang marah pun macam tak marah. Marah pun tak larat sangat dah. Dulu gagah kejar anak, sekarang ni kejar cucu dah. Suara pun tak larat, tenaga pun tak larat. Tapi masa muda dulu tenaga banyak, marah tu banyak kali tak, bila marah-marah lepas tu menyesal. Marah-marah rasa bersalah, betul kan?
Jadi nak sebutnya marah itu boleh jadi sebesar bukit, bukit itu boleh hempat diri kita sendiri. Tapi barang siapa yang mengawal marah, marah dia kawal, apa nak cakap dia senyap. Dia ambil wuduk, dia istighfar, dia sebut auzubillah minasyaitanirrajim contohnya. Akhirnya dia akan menjadi sangat manis. Faham ya? Sebab tu dia jadi roti yang manis tadi. Orang yang berjaya mengawal marah, Allah akan gantikan dengan satu nikmat yang sangat manis. Tapi kalau tak berjaya mengawal marah, dia akan jadi sebesar bukit hitam yang akan hempat diri sendiri. Yang kedua, kan Allah suruh sembunyikan. Allah menjawab, itu adalah kebaikanmu, kebaikan diri sendiri. Kita ni kalau buat baik, jangan risau kalau orang tak pandang. Walaupun kita buat seorang-seorang, senyap-senyap je. Jangan risau suami tak hargai. Jangan risau anak-anak tak pandai berterima kasih. Siapa yang buat kebaikan, Allah kata pasti akan ditunjukkan kebaikannya. Ada orang ketika hidup dia, orang tak tahu pun dia ni macam mana. Bila mati, orang sebut-sebut kebaikan dia. Sampai bertahun-tahun, sampai ni. Maksudnya lepas mati baru orang tahu, oh dia ni rupanya macam ni, oh dia ni, oh rupanya dialah yang bagi ni. Lepas mati baru timbul kebaikan dia. Dan sekiranya waktu hidup di dunia kebaikan kita tak diketahui oleh orang, di akhirat kelak Allah akan sebut walaupun sebesar biji zarah. Jadi Allah perintahkan bila buat baik, sembunyikan sedaya upaya. Buat kebaikan, buat amal soleh, buat sedekah, cuba sembunyikan sedaya upaya. Bila kita sampai ketika Allah kata akan dizahirkan juga kebaikan yang kamu buat tu.